Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, terima kasih tuan-tuan dan puan. Di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Boleh klik produk tersebut. Mana satu yang sesuai? Order sangat simple, sangat mudah. Order macam dekat Shopee. Okey, saudara-saudara, sebelum ini kita sudah mendengar berkaitan dengan berita pengehadan jawatan tempoh jawatan seseorang Perdana Menteri. Dan cadangan-cadangan ini akhirnya membawa kepada satu keputusan Anwar Ibrahim mengarahkan kabinet teliti cadangan hadkan tempoh Perdana Menteri. Ada satu perkara yang saya nak sampaikan. Anwar Ibrahim memang sah akan letak jawatan. Anwar Ibrahim memang sah akan lepaskan jawatan Perdana Menteri. Tetapi persoalannya adalah bila tarik itu. Bila tarik itu pasti akan sampai. Tapi persoalan yang seterusnya adalah sekiranya cadangan ini diluluskan, yaitu pengehadan tempoh jawatan seorang Perdana Menteri selama 10 tahun sama dengan 2 penggal. Adakah Anwar Ibrahim sama ada boleh bertahan selama 2 penggal, ataupun sekiranya pimpinannya semakin menjadi pilihan rakyat, adakah beliau mungkin bukan sahaja menjadi PM selama 2 penggal, tetapi akan diteruskan berpenggal-penggal lagi? PM Anwar Ibrahim telah mengarahkan kabinet untuk meneliti cadangan agar jawatan PM dihadkan kepada 10 tahun. Ini satu keputusan Anwar yang pasti bagi saya adalah keputusan yang adil. Meneliti dengan kabinet. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkata, Anwar membuat arahan itu ketika mesyuarat kabinet. Sebarang perkara menjurus ke arah pindaan perlembagaan perlu diberi perhatian cukup mendalam. Kecuali lah kalau tak sampai 2 penggal, Anwar hilang sokongan, sudah pasti Anwar tidak akan sampai 10 tahun. Tapi kalau kita lihat beberapa berita baik yang diumumkan oleh kerajaan daripada ekonomi, pelaburan dan sebagainya, mungkin juga Anwar Ibrahim bukan sahaja berjaya sampai 2 penggal, tetapi mungkin beliau akan menjadi pilihan daripada kementerian, daripada menteri-menteri, daripada ahli parlimen yang menyokong kerajaan, supaya beliau terus menjadi Perdana Menteri bagi penggal-penggal yang seterusnya. Fahmi berkata, walaupun cadangan itu ada dibincangkan dalam mesyuarat, perbincangan tentangnya masih ada peringkat awal, memandangkan ia adalah proses yang rumit. Bagaimanapun, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyelar pihak yang menyokong cadangan itu. Tanpa menamakan sesiapa, secara khusus Abdul Hadi menyifatkan mereka sebagai tidak mempedulikan dasar lebih penting, yaitu mencapai wawasan dunia dan akhirat yang kekal, mengikut ketetapan Allah yang mewajibkan Islam memimpin negara. Sementara itu, Fahmi berkata, mesyuarat kabinet tidak membincangkan usaha pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan, saya ada share beberapa jenis produk. Bolehlah tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata. Klik produk itu, order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara, berkaitan dengan antara cerita panas yang hampir menjadi buah mulut ramai orang, yaitu berkaitan dengan kes rasuah melibatkan nama Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri. Ini satu dapatan baru SPRM dan satu penangkapan ataupun tahanan baru, di mana berkaitan dengan kes Ismail Sabri, SPRM tahan pengurup wang bantu siasatan. Antara persoalannya adalah setelah perkara ini melibatkan serbuan di safe house, adakah semua perkara ini sudah didedahkan? Mungkinkah masih ada duit ratusan juta di luar sana yang entah kemana? Adakah mungkin sehingga berbilion, ataupun mungkin ada lagi safe house di luar sana yang belum diumumkan ataupun belum dijumpai, belum ditemui oleh SPRM? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan ini, SPRM menahan seorang pengurup uang berhubung kes rasuah dan pengubahan uang haram membabitkan bekas Perdana Menteri
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi berkata suspek direman selama 2 hari bagi membantu siasatan, namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Beliau berkata suspek kemudian dirujuk kepada dokter dan disahkan mengalami masalah jantung tersumbat sebelum dilepaskan bagi menerima perawatan lanjut. Dalam pada itu, Azam berkata, proses merakam keterangan Ismail Sabri mungkin akan mengambil beberapa sesi lagi sebelum selesai. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pendakwaan, beliau berkata masih ada beberapa individu lain yang perlu dipanggil untuk direkam keterangannya. Jadi adakah dengan ini Ismail Sabri hampir pasti didakwa dan paling teruk hampir pasti ditangkap sekiranya beliau dapat dibuktikan bersalah. Bekas Perdana Menteri ke-9 meninggalkan ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada 4.35 petang selepas proses merakam keterangannya berlangsung lebih 6 jam. Sumber SPRM mengesahkan bahwa proses merakam keterangan Ismail Sabri akan disambung. Artikel berita bertarik 20 Mac. Dalam pada itu, Ismail Sabri disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program Keluarga Malaysia sepanjang tempo perkhidmatannya dari Ogos 2021 hingga November 2022. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Oke, baik, sebelum kita teruskan kepada isu hari ini dan berita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Bolehlah klik produk tersebut. Mana satu yang ngam di hati, mana satu yang ngam di mata. Jangan kasih lama, tekan klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara yang saya hormati, antara tumpuan bukan saja kepada penjawat awam, tetapi kepada rakyat Malaysia khususnya berkaitan dengan bantuan Aidilfitri. Bantuan khas Aidilfitri yang pasti dinantikan ramai. Perlu ada pengesahan daripada Anwar Ibrahim dan daripada seluruh kepimpinan kerajaan, Menteri Kabinet berkaitan dengan bantuan khas Aidilfitri. Nah, ini ada satu kenyataan, satu berita terkini berkaitan bantuan khas Aidilfitri. Kita belum nak beraya lagi, kata Fahmi. Apa maksud Fahmi? Mesyuarat Jemaah Menteri pagi ini bertarik 19 Mac tidak membincangkan mengenai bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri kepada penjawat awam, kata jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil. Tapi sebelum ini kita sudah mendengar ada bantuan yang diberikan kepada 8.000 penjawat awam, dan Anwar Ibrahim pun ada membuat pengumuman berkaitan dengan bantuan ini. Tetapi bagi BKK pula, menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan, mesyuarat Jemaah Menteri tidak membincangkan. Bagaimanapun berkata, masih ada masa sebelum kerajaan membuat sebarang keputusan berhubung perkara itu. Masih ada masa, tapi tak dibincangkan hari ini. Kita belum nak beraya lagi, katanya pada sidang media. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam memohon kerajaan supaya menyalurkan bantuan itu kepada penjawat awam bagi meringankan beban mereka menyambut perayaan itu. Presidennya Adnan Mat berkata, pihaknya berharap agar kerajaan meneruskan tradisi pemberian bantuan itu yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lepas. Menurutnya, walaupun memahami bahwa penjawat awam baru saja menikmati kenaikan gaji, namun tradisi pemberian bantuan khas itu menjelang Aidilfitri setiap kali adalah satu inisiatif yang amat dihargai dan dinanti-nantikan oleh mereka. Agak-agak kalau BKK diluluskan nanti berapa bantuan yang sesuai untuk diberikan kepada penjawat awam. Anda mempunyai cadangan? Sekiranya Anda mempunyai cadangan, silakan komen di bawah.